Bab ma jaa fi sifati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda at-ta'am. Bab yang datang ia pada menceritakan wudu Rasulullah ketika makan. Tajuk ni khusus pada masalah beberapa pandangan dalam mazhab lain yang mengatakan ada makanan tertentu yang membatalkan wudu. Mazhab kita pandangan yang muktamad, makan ni tidak membatalkan wudu. Sama ada makan tu makanan yang dimasak dengan api ataupun tidak. Tapi dalam mazhab-mazhab lain ada beberapa pandangan setengah-setengah makanan ni membatalkan wudu. Haddatsana Ahmad bin Mani' akhbarana Ismail bin Ibrahim an Ayyub an ibni Abi Mulaikah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal khala, bahwasanya Rasulullah keluar daripada tandas, faqurriba ilaihi ta'am, kemudian dihidangkan kepada Nabi makanan. Faqalu, maka mereka berkata, maka ada yang berkata kepada Nabi, ala na'tika biwadu'in, adakah kami mendatangkan kepada kamu dengan wadu? Wadu tu air wudu. Wa bagi depan wadu maksudnya air wudu. Kalau wa bagi depan wudu, itu perbuatan kita ambil asmaya. Jadi bila Nabi keluar daripada tandas, maknanya batal lah asmaya. Muka gigi qada hajat. Kemudian ada orang mari makan ni pada Nabi. Ada yang kata kepada Nabi, adakah kami kena buat mari air untuk ambil air semaya? Maknanya sebelum daripada makan ni, adakah Nabi nak ambil air semaya? Sahabat tanya lagu tu. Apa pertanyaan ni timbul? Sebab hukum di dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat, ajaran yang dibawa, hukum yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, sunat berwudu sebelum daripada makan. Dalam kitab Taurat. Jadi sahabat ni ada sebahagiannya adalah ahli kitab. Orang yang biasa dengan kitab-kitab terdahulu. Jadi dia ingat ke perintah ni masih lagi kekal. Sebelum makan kena berwudu. Itu perintah di zaman umat Nabi Musa. Dia ingat ke perintah ni masih lagi kekal, dia tanyalah kepada Nabi. Mungkin Nabi tadi keluar daripada tandas, mana batal lah semaya, qada hajat. Tiba-tiba ada orang hala makan ni, adakah kami kena bawa air semaya untuk berwudu? Sebagaimana dalam ajaran kitab Taurat tu, qala, Nabi pun bersabda, innama umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah, bahawasanya aku diperintahkan untuk berwudu apabila nak berdiri kepada semaya. Aku ni diperintahkan untuk berwudu apabila nak semaya. Adapun nak makan tidak diperintahkan untuk berwudu. Adapun dia ada dengar tu, lepas tu daripada ajaran nabi-nabi terdahulu. Dia telah masuk di sisi nabi kita, telah masuk hukum tersebut. Haddatsana Sa'id bin Abdul Rahman Al-Makhzumi akhbarana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Sa'id bin Al-Huwairith an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-gha'iti fa utiya bi ta'amin. Hadis yang lebih kurang tadi juga. Kata Ibnu Abbas, telah keluar Rasulullah daripada tandas, kemudian dibawa mari kepada Nabi makan ni. Faqila lahu, ditanya kepada Rasulullah, ala tatawadda, adakah kamu tidak berwudu? Maknanya Nabi nak makan tu, ada sahabat tanya, tak berwudu ke ya Rasulullah? Faqala, Nabi pun bersabda, a usalli fa atawadda, adakah aku nak semaya sehingga aku kena berwudu? Maknanya kalau tak semaya kan, tidaklah wajib berwudu. Sekadar sebelum makan itu tidaklah wajib berwudu. Haddatsana Yahya bin Musa akhbarana Abdullah bin Numair akhbarana Qais bin Rabih
Qais bin Rabi'. Wa akhbarana Qutaibah akhbarana Abdul Karim Al-Jurjani an Qais bin Rabi' an Abi Hashim an Zadan an Salman radhiyallahu anhu qala qara'tu fit Taurah, aku membaca di dalam kitab Taurat. Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni dia bukan orang Arab, dia orang Parsi. Ini termasuk antara orang-orang ya cerdik pandai lah. Dia belajar kitab-kitab dulu, kitab-kitab Taurat, kitab Injil dia belajar. Dia orang cerdik pandai. Bila dia bunyi kata Nabi mari ke Madinah tu pun, dia tidak terus masuk Islam. Sayyidina Salman dia kita tengok cara Nabi berjalan, cara Nabi bergaul dengan orang, Nabi berucap dia pergi dengar. Betul ke tak serupa dengan apa yang disebut dalam kitab-kitab terdahulu berkenaan Nabi akhir zaman. Dia pendengar, dia puas hati tu, kemudian dia teh pula. Gibui sedekah ke Nabi. Tengok Nabi terima ke tak. Sebab dalam kitab-kitab dulu sebut Nabi ni tidak boleh makan sedekah. Tapi hanya boleh makan hadiah. Dia di atas sedekah dulu. Kalau ke Nabi tanya apa dia ni? Dia kata sedekah, sedaqatul lak, sedekah untuk kamu. Nabi pun tolong. Apa esok dia mari pula letak pula. Nabi tanya ni apa dia ni? Hadiyatul lak. Ni hadiah untuk kamu. Nabi pun panggil sahabat dia pakai okey ramai-ramai. Mana kata betul lah. Supaya dengan apa dia belajar dalam kitab-kitab terdahulu. Baru dia masuk Islam. Dia bukan orang Arab. Salman Al-Farisi, orang Parsi. Orang Parsi. Dia kata dia membaca di dalam kitab Taurat anna barakatat ta'ami al-wudu'u ba'dahu, bahawasanya keberkatan makanan itu pada wudu selepasnya. Mana lepas makan berwudu. Mana makannya tadi jadi berkat. Dia baca dalam kitab Taurat. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun royaklah perkara ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbaratuhu bima qara'tu fit Taurat. Jadi aku mengkhabarkan kepada Nabi dengan barang yang aku baca di dalam kitab Taurat tersebut. Dia royak kata berwuduk selepas makan, menambahkan keberkatan makanan. Dia kata dia baca benda ni dalam kitab Taurat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda oleh Rasulullah, barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Adalah keberkatan makanan itu berwuduk sebelumnya dan berwuduk selepasnya, selepas makan. Kalau ajaran Nabi dulu berwuduk selepas makan, maka kita nak jadi lain. Agama Islam nak jadi lain, maka berwuduk sebelumnya dan berwuduk selepasnya boleh menambah keberkatan. Itu sekadar menjawab pertanyaan Sayyidina Salman Al-Farisi. Ada juga setengah ulama mentafsirkan maksud wuduk di sini ialah membasuh tangan. Bukan maksud wuduk ambil air semaya sengoti itu dah. Setengah ulama mentafsirkan wuduk dengan maksud basuh tangan. Keberkatan makannya itu basuh tangan sebelum makan dan basuh tangan selepas makan. Babu ma jaa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'am wa ba'da ma yafruhu minhu. Bab ia datang ia pada menceritakan bacaan Rasulullah sebelum daripada makan dan selepas daripada selesai makan. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id akhbarana ibn Lahi'ah an Yazid an Rashid bin Jandal al-Yafi'i an Habib bin Aus an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman. Adalah kami bersama dengan Rasulullah pada suatu hari. Faqurriba ilaihi ta'amun. Kemudian dihidangkan kepada Nabi dengan makanan. Falam ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna.
falam ara ta'aman, maka kami tidak melihat akan suatu makanan yang terlebih besar berkatnya daripada makanan tersebut pada ketika awal kami makan tu. Awal-awal duk makan tu, kami melihat makanan ni tersangat besar berkatnya. Ini disebut sebagai karamah musyur. Karamah musyur. Para sahabat, beberapa sahabat dibekalkan dengan karamah musyur. Apa dia karamah musyur ni? Dia boleh merasa keberkatan pada satu-satu benda tu. Makanan ni dia boleh rasa besar berkatnya. Makanan ni kurang berkatnya. Dia panggil karamah musyur. Jadi bila dibawa mari makan ni, pakat makan, para sahabat ni melihat ada berkat yang sangat besar pada makanan tersebut. Barakah, ziyadatul khair. Berkat-berkat ni bertambahnya kebaikan. Makanan yang berkat menambahkan kesihatan kita. Makanan tidak berkat menyebabkan penyakit. Tu. Pitih yang berkat bertambah kebaikan. Ramai boleh mengambil faedah daripada pitih kita. Pitih yang tidak berkat walaupun banyak, tapi faedahnya sekadar untuk kita. Mak ayah kita pun tak ada nak rasa pitih kita. Pakaian yang berkat dapat digunakan untuk taat kepada perintah Allah. Dapat digunakan untuk menutup aurat. Itu pakaian yang berkat. Yang tidak berkat, pakaian itu menambahkan kederhakaan kepada Allah. Apabila lah gapo-gapo pun ada keberkatan dia yang tertentu. Wala aqalla barakatan fi akhirih. Dan sedikit keberkatan pada akhirnya. Pada akhir makan bon habis tu, berkat makanan itu berkurang. Sahabat merasakan lagu tu. Qulna, kami berkata, ya Rasulullah, kaifa hadza? Wahai Rasulullah, lagu mana benda ni boleh terjadi? Awal-awal kita makan tadi berkat berasa. Bon habis tu berasa kurang keberkatan. Qala Nabi bersabda, inna dzakarna smallahi hina akalna. Bahawasanya kita menyebut nama Allah Ta'ala ketika kita nak makan. Menyebut nama Allah dengan bismillah. Thumma qa'ada man akala. Kemudian telah duduk oleh satu orang yang makan bersama kita, walam yusammillah ta'ala. Dia tidak menyebut nama Allah. Apakah dia makan selalu? Fa akala ma'ahu syaitan, maka makan bersamanya syaitan. Bila ada seorang dalam ramai-ramai makan tu, ada seorang yang tidak menyebut nama Allah, makan bersamanya syaitan, berkat tu menjadi kurang. Tu sahabat boleh merasa keberkatan makan ni. Dengan kita baca bismillah, menyebut nama Allah ketika makan, tu menambah keberkatan makan ni. Kalau tidak baca bismillah, makan bersamanya syaitan. Ada orang ngajar kata dia raya, tak baca bismillah, syaitan makan sekali ni, ajar orang Melayu dia tu. Ajar orang Melayu. Ini bukan ajar orang Melayu. Benda ni ada hadis. Ada hadisnya. Orang yang makan tak sebut nama Allah, makan bersamanya syaitan. Dia katakan, dia kata ajar orang Melayu. Kalau syaitan makan sekali, habis makan ni. Dia kata habis. Benda ni benda gaib lah. Benda yang di luar daripada kemampuan kita untuk tahu. Cuma kita dapat tahu melalui perkhabaran yang dibawa oleh Nabi. Bukan ada hadis, siapa-siapa yang tak ingat baca bismillah ketika nak makan, selepas makan tu boleh dia baca bismillah lagi. Siap dah makan, baru teringat tak baca bismillah tadi. Nabi suruh baca lagi bismillah. Maka syaitan memutahkan semula makanan yang dia makan. Bismillah nak makan ni boleh baca ketika awal, ketika tengah makan boleh. Tu pun ada riwayat seorang budak duduk tengah makan, dia pun baca bismillah fi awwalihi wa akhirih. Bismillah pada awal dan pada akhir. Kemudian Nabi kata budak ni cerdik. Betul amalan dia. Tu tengah makan. Selepas makan pun
tiba-tiba teringat tak baca bismillah, boleh lagi baca bismillah. Tu ada hadis, syaitan akan memutuh ke semula makin ni dia. Haddatsana Yahya bin Musa akhbarana Abu Dawud akhbarana Hisham ad-Dastawai an Budail al-Uqaili an Abdullah bin Ubaid bin Umair an Ummi Kulthum an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum, apabila seorang daripada kamu makan, fanasiya an yadhkurallaha ta'ala ala ta'ami, kemudian dia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala, untuk membaca bismillah ketika makan, falyaqul, hendaklah dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, baca gitu. Duk tengah makan baru teringat tak baca doa tadi, dia hendaklah dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu, bismillah pada awalnya dan pada akhirnya. Baca lagu tu. Selepas makan pun boleh baca doa ni. Adapun wudu, berwudu boleh baca bismillah sebelum berwudu, sunat, ataupun ketika tengah berwudu. Basuh muka dah ataupun basuh kepala dah teringat tak baca bismillah tadi, boleh lagi baca bismillah. Adapun selepas berwudu, gugur dah sunat dia. Siap basuh kaki apa dah teringat tak baca bismillah, maka gugur dah. Tak ada kesempatan. Tak dapat dah lah pahala dia tu. Adapun makan, selepas makan pun boleh lagi. Haddatsana Abdullah bin Sabah al-Hashimi al-Basri akhbarana Abdul A'la an Ma'marin an Hisham bin Urwah an abihi an Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ni anak tiri Nabi. Abi Salamah ayah dia tu mati dalam perang. Kemudian bila balik daripada peperangan, isteri dia Ummu Salamah ni mari jumpa rombongan balik ni lah. Tunggu suami dia Abu Salamah ni. Tanya-tanya rupanya meninggal dah. Mati syahid dalam perang Abu Salamah. Kemudian dia apa kata? Kemudian dia sedih lah suami dia meninggal dalam perang ni. Nabi pun kata kepada dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menggantikan dengan lelaki yang lebih baik untuk kamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti dengan suami yang lebih baik. Ummu Salamah kata, tak ada dah satu orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Oh, dia ni tu lelaki habis baik ni. Tak ada dah, tak jumpa dah tu lelaki baik pada dia. Rupanya lepas tu dia nikah dengan Nabi. Memang lebih baik daripada Abu Salamah lah. Ni muka Nabi. Dia ada anak tiri Umar bin Abu Salamah. Annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya ia masuk berziarah kepada Rasulullah. Anak tiri Nabi tu pergi jumpa dengan Nabi, ziarah Nabi. Wa indahu ta'amun, dan di sisi Nabi adanya makanan. Faqala udnu ya bunayya, Nabi pun royak ke anak dia, mendekatlah wahai anakku, mari dekat, mari makan. Fasammillaha ta'ala, maka hendaklah kamu membaca nama Allah, bismillah. Wa kul biyaminik, dan hendaklah kamu makan dengan tangan kanan. Umar bin Abu Salamah ni kecil dia budak. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat dengan kamu. Itu Nabi ajar kepada budak ni, dan mengajar adab kepada budak-budak. Walaupun dia kecil lagi pun Nabi mengajar adab kepada dia, suruh baca bismillah, makan benda hok dekat, dia makan dengan tangan kanan. Sepatutnya budak tu diajar adab ketika dia kecil lah. Tak betul perbuatan sesetengah mak ayah, dia kata biarlah budak-budak. Bila budak-budak tu tidak beradab, mak ayah dia kata tak apalah budak-budak. Tak betul ajaran lagu tu. Sepatutnya masa budak ni lah dia kena diajar dengan adab-adab, supaya tidak bawa ke ketika dia besar.
Bila dia tua pun, kalau tidak diajar dengan adab, maka dia tua dalam keadaan biadab lah. Walaupun dia orang tua sekalipun, sepatutnya masa budak tu diajar dengan adab. Supaya Nabi kita ajar anak dia ni, baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makan hak dekat-dekat ya dulu. Kalau makan ni banyak tu, ambil hak dekat-dekat dulu. Jangan duk capa hak jauh ni selalu. Makan hak dekat-dekat dulu. Adapun membaca bismillah tu menambahkan barakah makan ni, sebagaimana dalam hadis lain, kullu amrin dhi balin la yabda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Apa-apa amalan yang ada nilai di sisi syarak tidak dimulakan dengan membaca bismillah, maka amalan tersebut terputus barakahnya, terputus berkah. Haddatsana Mahmud bin Ghailan akhbarana Abu Ahmad Az-Zubairi haddatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abi Hashim an Riyah bin Abidah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'ami. Adalah Rasulullah apabila selesai ia daripada makan, selepas makan, qala, Nabi akan membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan memberi kami minum dan menjadikan kami orang-orang Islam. Apa Nabi menggunakan dhamir jam'i? Alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan. Sedangkan kita makan sore. Kita makan sore kan. Patutnya yang memberi aku makan lah. At'amtu. Segala puji bagi Allah yang memberi aku makan. Tapi apa at'amana? Yang memberi kami makan. Wasaqana, dan memberi kami minum. Padahal kita minum sore kerana dalam kita makan satu-satu makanan ni, sebenarnya di sebalik benda yang kita makan tu ramai pihak-pihak yang terlibat. Kita makan satu makan ni, sebenarnya di sebalik siapnya makanan ni ramai lagi orang-orang lain. Ada tukang masak, ada tukang kerak bawang, ada tukang beli gas misalnya. Kalau nasi kan ada tukang nanai padi, ada tukang juketai padi. Mana ramai hak terlibat, ia boleh sampai jadi nasi atas meja kita tu. Kerana tu kita doa kepada semua. Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan. Kami tu termasuk kita, termasuk orang-orang hak berusaha menyediakan makanan untuk kita. Dan menjadikan kami orang-orang Islam. Dia doa selepas makan ni tak ada tanya dah. Dia bukan semua doa sunat tak ada tanya. Ada doa-doa yang tidak perlu pun kita tak ada tanya. Kaedah dia memang lagu itulah. Walaupun secara umumnya doa-doa tu perlu dalam keadaan menadah tanya, tapi bukan semua. Ada tempat-tempat tak perlu pun doa menadah tanya. Antaranya ialah doa selepas makan, dia tak ada tanda tanya. Sebelum makan ada tanda tanya. Selepas makan tidak sunat tanda tanya. Nak masuk jambil tak sunat tanda tanya. Baca gitu ya. 3 langkah sebelum sapa dalam jambil tu kita baca. Allahumma Allahumma jannibna syaitan. Ataupun Allahumma adhibil ba'sa. Banyaklah riwayat-riwayat doa tu. Masyhur kita duk baca doa masuk jambil, minal khubusi wal khaba'is. Daripada syaitan jatuh, syaitan tina. Itu satu riwayat. Banyak lagi riwayat doa. Keluar jambil pun banyak lagi riwayat-riwayat doa lain. Setengah ulama dia menghimpun ke semua riwayat tu, dihimpun ke dalam satu doa. Panjanglah jadi.
Dibaca tu tidak perlu tanda tangan. Mana-mana doa sekalipun. Untuk masuk jambe tu tak perlu tanda tangan. Bila-bila kita jalan jauh lagi dengan jambe tu, baca siap-siap, lakuh masuk jambe. Tak perlu tanda tangan. Doa naik kenderaan juga tak ada tanda tangan. Subhanallazi sakhkhara lana, bila-bila naik kenderaan gitu ya. Ada riwayat bila-bila lenggok. Kita duduk atas kenderaan tu, lenggok langit, baca. Tak perlu tanda tangan. Bab doa ni pun kena belajar guna juga. Nah, walaupun nampak doa ni nampak satu bagai ye mudah, doa nanti orang aminnya lah. Tapi kena belajar guna juga. Nah, adab di pihak orang berdoa tu adab lain. Dia tukar doa, sahlah kita panggil. Dia tukar doa, ada adab dia. Makmum tukar amin, ada adab dia. Kalau kita bahagia amin, tolong amin, amin. Amin ni maksudnya minta perkenan, minta dimakbulkan, minta diterima. Hak tu adab dia bila kita tak ada tangan, ada sah doa, adab dia kita mengucapkan amin. Cara baca amin ada banyak. Kalau ketika doa ni dibaca a pendek, min pendek. Amin, 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 gitulah. Itu adab dia untuk kita masuk dalam senarai ahli doa tersebut. Moga doa orang lain, kita nak masuk juga dalam doa tersebut, mesti kita kena mengucap amin. Kalau kita tak ada saja tak baca amin, maka tak masuk dalam senarai orang ia berdoa walau tak ada tangis sekalipun. Kena ucap lah orang doa tu amin, amin. Kohok tu tak apa. Kalau 3 khutbah tu memang wajib kohok tu. Khutbah kedua kita ada doa. Tak imam doa, kita tak ada tangis. Amin tu wajib perlahan. Moga dalam khutbah tidak boleh mengganggu orang. Baca amin kohok, amin, amin kohok. Amin tu ada tapi koh, jangan ganggu orang. Sebab dalam khutbah, luar daripada khutbah tak ada masalah. Nak kuat apa? Amin, amin. Kalau di Indonesia, amin ni memang kuat pokok dia. Tak ada masalah. Tapi dalam khutbah, koh. Tu adab dia. Tu dari segi orang hak tak ada tangan, bahagia ju amin. Bahagia sah adab dia ialah menggunakan dhamir jam'i. Mendoakan untuk ramai-ramai. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami ampunkan kami. Rabbana. Jangan guna Rabbi, Tuhan aku. Tuhan aku kan doa ramai-ramai. Rabbi ighfirli, ampunkan aku. Aku kan doa ramai-ramai. Nyanyilah kau makmum doa amin, amin. Apa ampunkan aku. Dia sorang dapat. Nyanyilah kau makmum. Tu Nabi lagi tu. Guna dhamir mufrad ketika berdoa ramai-ramai. Doa ramai-ramai guna dhamir sendiri. Rabbi firli warhamni, Rabbi firli wali walidayya, ampunkan aku dan kedua ibu bapa aku. Apa ibu bapa orang? Patut Rabbana fir lana wali walidina, ibu bapa kami. Nampak? Nabi kata dalam hadis, faqad khanahu. Siapa yang doa ramai-ramai guna dhamir mufrad, pakai hak sendiri. Faqad khanahu, dia buat khianat kepada makmum dia. Awak nyanyi ke makmum. Tak boleh lah. Tu doa pun nampak mudah, tapi kan pastikan pakai dhamir jam'i kalau berdoa ramai-ramai. Kalau seorang tak ada masalah lah. Wallahu ta'ala a'lam. Thumma qala al-musannif rahimahullah, haddathana Muhammad bin Bashar. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu